أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dihormati Tuan Nazir, mantan Nazir kita, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Ma'mur Kampung Tanjung Sepat, yang dimuliakan para alim ulama, asatizah, seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan, keizinan untuk meneruskan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan perjumpaan kita dirahmati Allah juga mendapat amal kebaikan dikira di sisi Allah, yang mana kita akan bawa bersama-sama ketika bertemu dengan Allah fi yaumil mahsyar nanti insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, antara orang yang senang. Senang ni bukan makna banyak duit. Bila kata senang, kadang ada yang menjawab banyak duit berjuta-juta. Itu bukan orang senang, itu orang banyak duit. Kadang ada yang jawab senang ni ada kereta mewah 10 biji. Itu bukan orang senang, tetapi orang yang ada banyak kenderaan. Kadang ada yang jawab orang yang senang tu ada anak ramai, tanahnya banyak. Itu bukan orang senang, itu orang yang berharta, ada tanah, ada anak ramai. Tetapi yang dikatakan senang itu apa dia? Senang adalah senang untuk kita beribadat pada bila-bila masa. Nak mengajinya ada waktunya, ada masa untuk mengaji. Nak baca Al-Quran, ada waktu untuk baca Al-Quran. Nak berzikirnya, ada waktu untuk berzikir. Ini yang kata ulama yang senang. Bila mana dia senang untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja, semua orang bekerja. Hatta binatang pun bekerja. Kata Hamka, kalau dunia ni, hidup ni semata-mata untuk kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Tetapi beza kita manusia dengan haiwan. Kita diutuskan, dihidupkan semata-mata tujuan untuk beribadah kepada Allah. Kama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan, kata Allah, jin dan juga manusia untuk mengabdikan diri kepadaku. Maka orang yang senang itu
yang senang untuk dia melakukan ibadah. Ibadah sunatnya, ibadah wajibnya, apatah lagi ada waktunya. Ada orang banyak harta tetapi diambil nikmat kesihatan, duit berjuta-juta dalam akaun, tetapi tu dekat hospital terlantar. Masuk hospital swasta, satu malam sampai berpuluh ribu ringgit casnya, kadang sampai beratus ringgit. Seminggu di hospital kira-kira bil 300 ribu ringgit bayar. Banyak duit, tetapi itu bukan orang senang. Kita diberikan kesempatan, dan yang paling penting izin Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, kalau tuan-tuan ada masa pun mungkin tuan-tuan tak hadir pada malam ini. Tetapi dengan izin Allah, gerakkan hati kita semua untuk meneruskan ibadat. Apa jua ibadat? Perkara yang sunat, apatah lagi perkara yang wajib. Malam ini kita sambung pada muka surat 121. Tak boleh kena ini. Sini dah masuk. Mungkin HDMI-nya. Okey. Di sana sebab dia ada dua HDMI kan. Kena twistkan. Okey, muka surat 122. Masih lagi dalam perbincangan bahagian ahli-ahli waris. Malam ini kita masuk pada waris yang ke-11, iaitu saudara perempuan sebapa. Kalau kita lihat pada carta, yang mana yang dikatakan saudara perempuan sebapa? Yang ini, yang saya bulatkan ni. Ini si mati. Jauh tak dengan si mati? Jauh. Dia melangkau anak, dia melangkau saudara seibu sebapa, dia melangkau bapa, dia melangkau ibu. Maka saudara seibu, saudara perempuan sebapa ini juga termasuk dalam ahli waris. Cuma ada keadaannya dia dapat dan ada keadaannya dia tidak dapat. Malam ini kita bincangkan keadaan dia dapat. Yang pertama, saudara perempuan sebapa akan mendapat 1/2. Ada 3 keadaan bagi saudara perempuan sebapa, sama juga bahagian bagi cucu perempuan. Bila kata cucu perempuan, mesti dari jalur anak lelaki. Jalur anak perempuan kita panggil cucu juga, tetapi yang ni bukan ahli waris. Yang dikatakan cucu, mesti cucu dari jalur anak lelaki. Sama keadaan seperti cucu perempuan. Keadaan saudara perempuan sebapa sama keadaan cucu perempuan. Yang pertama 1/2. Dia akan dapat 1/2. Bila mana? Jika dia berseorangan dan si mati tidak mempunyai saudara lelaki sebapa. Jika dia tunggal, seorang sahaja, dia tak ada 2 orang, 3 orang atau lebih, dan si mati tidak mempunyai lelaki sebapa. Yang saudara lelaki sebapa yang mana? Yang ini. Ini tak ada. Kalau ada saudara lelaki sebapa, saudara perempuan sebapa ni tak dapat 1/2. Syaratnya yang pertama, dia kena seorang. Tak boleh lebih daripada 2 orang. Tak boleh lebih daripada seorang, 2 orang, 3 orang atau lebih. Semua perempuan, maka tak dapat 1/2. Bahagian dia lain. Sekarang kita cerita tentang 1/2. Bila mana dia seorang.
dan tidak ada saudara lelaki sebapa, tak ada adik-beradik dia. Saudara lelaki seibu sebapa dan saudara perempuan seibu sebapa, juga tiada yang dua ni. Kalau ada ini, maka yang sebapa akan mahjub, terhalang. Bila yang sebapa dapat, bila yang seibu sebapa tiada. Kalau yang seibu sebapa ada, saudara seibu sebapa juga ada, maka yang dapat saudara seibu sebapa sahaja. Yang sebapa tak dapat. Setakat ni boleh faham? Tak faham terus angkat tangan, terus tanya. Seibu sebapa, adik-beradik, mak dan juga bapa, sama mak sama bapa. Kemudian saudara lelaki seibu sebapa dan saudara perempuan seibu sebapa. Okey, jika tiada, syarat pertama kena seorang, kemudian tidak ada saudara lelaki sebapa, kemudian tidak ada saudara lelaki ataupun perempuan yang seibu sebapa dengan si mati, bukan dengan dia, dengan si mati. Bila kita rujuk pada ahli waris, merujuk kepada si mati, bukan kepada adik-beradik perempuan yang sebapa ini, tetapi merujuk kepada si mati. Dalilnya ialah secara ijma' daripada ayat, jika dia anak perempuan itu seorang sahaja, maka dia memperolehi setengah daripada harta yang ditinggalkan. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Kerana dia mengambil tempat seperti anak perempuan, seperti cucu perempuan. Dan ayat, jika seorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai seorang saudara perempuan, iaitu seibu sebapa atau sebapa, maka baginya 1/2 daripada harta yang ditinggalkan. Surah An-Nisa ayat 176. Keadaan yang kedua, berapa saudara perempuan sebapa ni akan dapat? Dia akan dapat 2/3. 2/3. Ketika mana? Jika bilangan mereka lebih daripada seorang, 2 orang, 3 orang atau lebih, semuanya perempuan. Dan si mati tidak mempunyai saudara lelaki sebapa. Sama juga keadaan syarat yang kedua, saudara lelaki sebapa ni tiada. Kemudian tiada juga saudara lelaki seibu sebapa dan saudara perempuan seibu sebapa, iaitu yang ini. Yang lebih hampir dengan si mati juga tiada. Barulah saudara perempuan sebapa ni dapat 2/3. Dan bila kita sebut saudara, bermakna dengan syarat tiada yang ini. Bila ada anak si mati, maka adik-beradik terhalang. Walaupun dalam ni dia tak sebut tanpa ada anak, tanpa ada cucu, tetapi secara asas umumnya, adik-beradik bila ada anak si mati, adik-beradik terhalang. Melainkan asabah ma'al ghairi bagi yang perempuan. Nanti kita akan jumpa perbahasan tentang asabah. Ada anak perempuan seorang, itu je waris yang ada si mati. Kemudian ada adik-beradik perempuan seorang, maka adik-beradik perempuan akan dapat baqi, kerana dia dapat asabah ma'al ghairi dengan anak perempuan tadi. Anak perempuan dapat 1/2, dia pun dapat 1/2. Tetapi kalau misal kata ada anak lelaki, ada anak perempuan, maka adik-beradik akan terhalang. Anak lelaki ni dia punya kuasa dia cukup kuat. Dia akan menghalang bapa daripada dapat asabah. Dia akan menghalang datuk, dia akan menghalang adik-beradik. Tak kira adik-beradik lelaki ataupun adik-beradik perempuan, tak kira adik-beradik seibu sebapa ataupun sebapa ataupun seibu. Dia juga akan menghalang pakcik sebelah ayah. Dia juga akan menghalang anak kepada pakcik, sepupu kepada si mati. Kerana kuasa veto lah kita panggil, yang ada pada anak lelaki ni cukup kuat. Sebab tu orang dulu-dulu risau kalau tak ada anak lelaki. Bukanlah risau apa, waris yang mempusakai harta, walaupun dia ada anak perempuan tetap juga dapat, tapi tak dapat semua. Dia akan pergi kepada yang lebih dekat, ayah ataupun adik-beradik. Syarat dia dapat 2/3 ketika mana bilangannya 2 atau lebih. Kemudian
tidak ada saudara lelaki sebapa, kemudian tidak ada saudara lelaki seibu sebapa, juga tiada saudara perempuan seibu sebapa, dan of course sudah pasti juga tiada waris di bahagian bawah, anak dan juga cucu. Bahagian tersebut dibahagi sama rata di kalangan mereka, bukan 2/3 seorang. 2 atau lebih, misal kata ada 4 orang perempuan, bahagian mereka tetap 2/3, kongsi sama rata. Bukan seorang 2/3, seorang 2/3, seorang 2/3, tidak, tetapi daripada 2/3 kongsi sama rata. Dalilnya adalah secara ijma' daripada ayat, dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Dan ayat lain dalam surah An-Nisa ayat 176, tetapi jika saudara perempuan, iaitu adik-beradik seibu sebapa atau sebapa, itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Ini dalil menunjukkan mereka boleh mendapat 1/2, boleh mendapat 2/3, walaupun hubungannya jauh dengan si mati. Adik-beradik perempuan sebapa, sama bapa lain mak, bukan adik-beradik tiri ya. Kadang-kadang kita salah faham, lain bapa sama mak kita panggil adik-beradik tiri, sama bapa lain mak pun kita panggil adik-beradik tiri. Salah. Istilah adik-beradik tiri ni lain mak lain bapa. Duda ada anak, kahwin dengan janda ada anak. Anak kedua-dua ni adik-beradik tiri. Adik-beradik tiri bukan waris. Yang dikatakan waris, adik-beradik sama ayah sama ibu, adik-beradik sama ayah, kemudian adik-beradik sama ibu. Mesti ada pertalian nasab, hubungan. Yang ketiga, C, muka surat 1, 2, 3. Mereka akan mendapat 1/6. Jika mana? Jika si mati ada saudara perempuan seibu sebapa seorang sahaja dan tidak mempunyai saudara lelaki sebapa. Bila mana dia dapat 1/6? Saudara perempuan sebapa dapat 1/6. Ketika mana? Jika si mati ada saudara perempuan seibu sebapa seorang. Yang ini ada seorang, dan tidak mempunyai saudara lelaki sebapa dan saudara lelaki seibu sebapa. Yang ini saudara lelaki sebapa, saudara lelaki seibu sebapa. Ini tak ada, ini tak ada. Yang ini ada tetapi seorang. Kalau yang ini 2 orang, yang ini tak dapat. Kalau adik-beradik seibu sebapa ada 2 orang atau lebih, maka mereka akan dapat 2/3, dan saudara perempuan sebapa ni tak dapat. Kita sekarang bincangkan dia dapat berapa? 1/6. Ketika mana saudara perempuan seibu sebapa ada tetapi seorang sahaja. Kalau ada 2 orang, dia orang akan terhalang. Bahagian tersebut dibahagi sama rata di kalangan mereka jika lebih daripada seorang. Bukan bermaksud 1/6 setiap seorang. Contoh, saudara perempuan sebapa ni ada 5 orang. Adik-beradik perempuan yang sebapa, sama bapa lain mak, ayahnya kahwin 2, semua anak perempuan. Jadi ada 5 orang adik-beradik yang sama bapa. Dia juga akan dapat 1/6, kongsi sama rata 5 orang ni. Dengan syarat ada saudara perempuan seibu sebapa yang lebih dekat dengan si mati. Yang mana saudara perempuan seibu bapa dapat berapa? 1/2, kerana dia seorang. Saudara perempuan seibu sebapa ataupun saudara perempuan sebapa, bila dia seorang, tak ada yang lebih dekat daripada si mati, maka dia dapat 1/2. Begitu juga anak perempuan, ketika seorang dapat 1/2. Begitu juga cucu perempuan, ketika seorang dapat 1/2. Ada sebab-sebab, ada syarat-syaratnya.
Jadi yang saudara perempuan seibu sebapa akan dapat 1/2, maka saudara perempuan sebapa cuma dapat 1/6 sahaja. Dalil bagi bahagian ini adalah secara ijma' dan qiyas pada hukum anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki dan saudara perempuan sebelum ini. Dikiaskan pada bahagian anak, cucu dan juga saudara perempuan seibu sebapa. Bahagian-bahagian 1/2 dan 2/3 bagi saudara perempuan sebapa ini hanya dipengaruhi oleh bilangan mereka sahaja. Ahli waris tidak memberi kesan kepada bahagian mereka. Manakala bahagian 1/6 pula dipengaruhi oleh saudara perempuan seibu sebapa sahaja. Kalau misalnya kata saudara perempuan itu ada bilangannya 1, barulah saudara perempuan sebapa dapat 1/6. Kalau bilangannya 2 atau lebih, maka yang saudara perempuan sebapa tak dapat dah. Sebab asasnya bila berkumpul 2 orang wanita perempuan waris yang sama level, anak, cucu, adik-beradik, maksimum mereka akan dapat cuma 2/3 sahaja. Berkumpul 2 orang anak perempuan dapat 2/3. Berkumpul 5 orang anak perempuan sama 2/3 juga. Bahagi sama rata. Maksimumnya 2/3 bila berkumpul 2 orang perempuan. Maka bila yang ada waris sekarang ini saudara perempuan seibu sebapa seorang, kemudian saudara perempuan sebapa juga seorang, yang saudara perempuan seibu sebapa akan dapat 1/2. Nak cukupkan untuk dapat maksimum 2/3 lagi berapa? Kita kalikan dengan 3. 1/2 kali dengan 3 akan dapat 3/6. 1/2 kali dengan 3 sama dengan 3/6. 1 kali 3, 2 kali 3. Jelas? Ada 3/6. Maksimum tadi berapa? 2/3. Bersamaan berapa? 4/6. 2/3 sama tak dengan 4/6? Sama. Atas kali 2, bawah juga kali 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Sekarang yang dapat cuma 3/6. Siapa dia? Saudara perempuan seibu sebapa, kerana dia seorang dapat separuh. Ada tak baki lagi? 4/6 tolak 3/6, akan dapat 1/6. Sebab tu 1/6 ini ada juga yang dapat kerana nak mencukupkan 2/3 maksimum bagi waris perempuan. Siapa yang dapat 1/6? Adik-beradik perempuan sebapa. Dengan syarat adik-beradik perempuan seibu sebapa ada seorang saja, tak ada yang lelaki. Bila ada lelaki, maka dia akan terhalang, tak dapat 1/6. Yang ke-12 dan 13. Pi je semua. Stres. Okey, saya nak tanya dengan nazir kita. Kita tanya nazir kita. Dulu ada soal jawab ya, masa mula-mula dulu. Okey, Tuan Nazir, kita kirakan berapa bahagian waris Tuan Nazir? Waris Tuan Nazir, ada ayah lagi tak? Ayah dah tak ada. Kita ambil atas terus senang. Bapa dah tiada, kemudian ibu ada lagi tak? Ibu ada, pasangan 1, 2, 3. Ada 1 orang. Anak perempuan berapa orang? 3 orang. Anak lelaki ada berapa orang? 1 orang. Okey, bila ada anak lelaki, anak perempuan, kita dah tak perlu pandang yang ini lagi dah. Bila ada saja anak lelaki, anak perempuan, secara automatik yang lain-lain ni semua akan terhalang. Kerana 5 waris yang tak boleh dihalang: bapa, ibu, pasangan, anak perempuan, anak lelaki. Terkumpul semua ni 25 waris, cuma 5 orang ni saja yang dapat.
Kita kirakan berapa bahagian waris masing-masing. Yang pertama ibu, yang kedua isteri, yang ketiga anak lelaki 3 orang, yang keempat anak perempuan 1 orang. Ibu dapat berapa? Bukan isteri ya, ibu. Kita dah bicara lepas ni, lupa ni, ibu. Anak perempuan. Kita camak sama-sama, tak apa. Suami, isteri, bapa, ibu. Muka surat 110. Muka surat 110. Kita nak praktikkan walaupun pengiraan jauh lagi. Bab pengiraan jauh lagi. Tapi bila berjaya 2 hala ni baru nampak okey sikit. Ibu, muka surat 110, boleh tengok dekat layar depan, akan dapat 1/6 jika si mati mempunyai golongan bawah, sama ada anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki daripada anak lelaki hingga ke bawah, atau cucu perempuan daripada anak lelaki. Maka bagi ibu berapa? 1/6. Sebab si mati ada anak lelaki, ada anak perempuan. Ibu dapat 1/6. Isteri, berapa isteri dapat? Tengok muka surat berapa isteri? 106. Muka surat 106, bahagian isteri akan dapat 1/4 jika si mati tidak mempunyai golongan bawah. Maknanya tak ada anak. Sekarang si mati ada anak ke tidak? Ada. Jadi bahagian dia 1/8 jika si mati mempunyai golongan bawah, iaitu anak-anak. Sama ada anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki daripada anak lelaki hinggalah ke bawah. Walaupun tak ada anak, ada cucu, juga isteri akan dapat 1/8. Walaupun tak ada anak, tak ada cucu, ada cicit, juga isteri akan dapat 1/8. Al-muhim yang berada di bawah, golongan yang di bawah. Bila ada seorang sahaja, maka si isteri kepada si mati akan dapat 1/8. Walaupun anak si mati ini bukan anak dia. Faham ya? Kahwin dengan duda, ada anak perempuan, wanita, anak dara. Kahwin dengan duda, ada anak seorang. Kahwin tak dapat anak. Perempuan ni ada anak tak? Tak ada. Lelaki ada anak seorang. Meninggal lelaki ni, status dia ada anak ke tidak? Ada. Maka isteri dapat 1/8, bukan 1/4. Kerana si mati ada anak, walaupun bukan anak isteri ni tadi. Jadi bahagian isteri akan dapat 1/8. Kita tambahkan 1/6 dengan 1/8. Asas faraid kita kena kira yang fardu dahulu. Daripada 4 waris ini, 2 orang kategori ahli waris yang mendapat fardu. Bila kata fardu ni, bahagiannya dah ditetapkan dalam Al-Quran. Ibu, Allah dah sebutkan dalam Al-Quran. Isteri, Allah dah sebutkan dalam Al-Quran dan bahagian-bahagian dia. Anak, Allah tak sebutkan secara khusus, melainkan anak yang perempuan seorang atau 2 orang perempuan, barulah dikira sebagai fardu, kerana ada dah ketentuannya. Sekarang anak lelaki ada, anak perempuan ada. Maka walikulli lizakari mislu hadzal unsayain. Bahagian lelaki 2, bahagian perempuan 1. Kira yang fardu dulu. 1/6 tambah 1/8. Pakar matematik ustaz kita boleh cuba bantu imam kita, guru matematik. 1/6 dengan 6 dengan 8 GSTK. Kita panggil GSTK lah, gandaan sepunya terkecil dalam bahasa Arab, asal masalah. Berapa 6 dengan 8 ini? GSTK 24. Nak dapat 24, 1 kali dengan 6 kali dengan berapa dapat 24? 6 kali dengan 4.
6 kali 4, 24. Maka yang atas juga kalikan dengan 4. Jadi bahagian ibu 4 per 24. Yang isteri 8. 8 kali berapa dapat 24? Kali 3. Maka bahagian isteri bawah juga 24, tetapi yang atas kalikan dengan 3. Jangan kali dengan 4. Yang 4 tadi untuk ibu, sebab bawahnya kali 4. Jadi bahagian isteri bawahnya kali 3, atas juga kali dengan 3. Jadi bahagian isteri berapa? 3 per 24. 3 tambah dengan 4. Berapa? 7 per 24. Berapa baki yang tinggal? 24 tolak 7. 4, 3, 7, 17. Jadi bahagian anak lelaki dan anak perempuan dapat baki 17 per 24. 17 per 24 bukan daripada harta keseluruhan, daripada selepas diberi yang fardu. Jadi kita kira pula lelaki ada berapa orang? 3. Perempuan ada seorang. Kaedah dia yang lelaki kalikan 2 tambah yang perempuan. Lelaki 3 kali 2 6 tambah 1 7. Maka bahagian anak lelaki setiap seorang akan dapat 2 per 7. Anak perempuan akan dapat 1 per 7. Sekarang kita kira 2 per 7 ini dan 1 per 7 untuk anak perempuan daripada harta keseluruhan ke daripada harta baki? Harta baki. Berapa harta baki? 17 per 24. Kalikan 2 per 7 kali 17 per 24. Ini kena pakai kalkulator. Dua kali 17 34. Atas akan dapat 34, bawah akan dapat 7 kali dengan 24, 168. Yang perempuan 1 per 7 kali dengan 17 per 24 akan dapat 17 per 168. Sama tak nisbah kalau kita bahagikan 34 bahagi 17? 2. 17 yang bahagian perempuan kalikan dengan 2 dapat 34. Jadi sekarang ini kita dapat untuk setiap anak lelaki akan dapat 34 per 168. Bagi setiap anak perempuan akan dapat 17 per 168. Bahagian ibu dan isteri tadi macam mana pula? Asalnya diorang akan dapat 4 per 24 dan 3 per 24. Macam mana nak dapatkan pembawahnya sama 168? Ambil kalkulator. 168 bahagi dengan 24. Jawapannya 7. Bermakna bahagian ibu, bahagian isteri kena kali dengan 7. Kita buat kat bawah. 4 per 24 kali dengan 7. Jawapannya 4 kali 7 berapa? 28 per 168. Bahagian isteri tadi 3 per 24 kalikan dengan 7. 3 kali 7 21 per 168. Jadi semua kita dah dapat. Bahagian ibu 28 per 168. Bahagian isteri 21 per 168. Bahagian anak lelaki setiap seorang akan dapat 34 per 168. Bahagian perempuan, anak perempuan
seorang akan dapat 17 per 168. Tuan-tuan cuba kira 34 kali 3 tambah 17 tambah 28 tambah 21. 34 tambah 34 tambah 34 sebab anak lelaki ada 3. Tambah anak perempuan berapa? 17. Tambah bahagian ibu 28. Tambah bahagian isteri 21. Akan dapat totalnya 168. Cukup tak? Cukup. Tu contoh pengiraan. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan dekat geran tanah, bahagian dia pecahan. Cuma pecahan-pecahan tu berbeza-beza. Kalau ikut asasnya, dia orang kena cari dulu pecahan bagi semua pembawah sama dulu. Baru kiraan tu betul. Bila nak dimasukkan dalam geran, baru dikecilkan bahagian masing-masing. Seperti contoh, kalau kita ikut kiraan bawah semua 168, kita akan dapat ibu 28 per 168, isteri 21, anak lelaki 34, anak perempuan 17. Kita boleh kecilkan. Contoh bahagian ibu 28 per 168. Kalau dikecilkan akan dapat berapa? Kita 28 cuba bahagi 2 dululah. 28 bahagi 2 9 14. 168 bahagi 2 84. Betul? 84. 84 dengan 14 boleh kecilkan lagi tak? Boleh. 14 kalau dikecilkan bahagi 2 7. Bawah 84 bahagi dengan 2 42. Boleh kecil lagi tak? 42 boleh bagi 7 tak? Berapa? 6. 6 kali 7 42. 3 kali 7 21 42. Jadi bahagian ibu 1 per apa? 6 daripada keseluruhan. Ni bahagian ibu. Sama tak yang mula-mula kita kira? Ibu ni tadi mana? Ni. Dapat tak 1 per 6? Dapat, betul. Cuma bila kita dah pecah, nak tentukan anak dapat berapa, sebab nak kena cari pembawah yang sama semua. Ni kaedah pengiraan. Atau cara kedua. Tetapi cara kedua ni nampak mudah. Tetapi dari segi praktikalnya, pejabat tanah, unit pustaka, faraid tak akan guna cara ni. Tetapi nampak mudah. Bagaimana? Yang fardu bagi dulu siap-siap. Contoh, yang fardu tadi ibu dapat 1 per 6, isteri dapat 1 per 8. Contohlah ada 24,000 harta si mati. Ibu akan dapat 4 per 24, akan dapat 4,000 dulu. Bagi ibu siap-siap 4,000. Kemudian isteri akan dapat 3 per 24, bagi siap-siap 3,000. Baki berapa? 17,000. 17,000 ni lah bagi dekat anak-anak dengan nisbah 2 lelaki 1 perempuan. Tapi kita tak dapat kiraan yang cantik. Maknanya jalan kerja tu tak nampak, tak jelas. Jadi caranya iaitu kirakan berapa bahagian yang fardu, kemudian kirakan bahagian yang asabah, kemudian pastikan pembawahnya sama. Barulah kita dapat tentukan apa hikmahnya. Contoh daripada sebidang tanah. Sebidang tanah tadi, contoh 10 ekar. Belum lagi urusan pindah milik. Nak pindah milik mungkin makan tahun. Setahun, 2 tahun baru boleh buat proses panggil bicara apa semua. Jadi hasil daripada tanah tadi, dekat situ kita tahu berapa bahagian masing-masing warisnya. Kalau contoh ada hasil sebulan daripada 10 ekar tanah hasil sawit, 10,000 lah contoh sebulan, 10 ekar. Maka bagi ibu tadi dapat berapa? Ibu dapat 28 per 168. Bagi ibu, bagi isteri 21 per 168. Anak lelaki 34 per 168. Kalikan dengan 10,000 tadi. Itu lebih mudah sebab kita dah samakan semua pembawah bagi setiap ahli
waris. Pengiraan lama lagi kita nak jumpa muka surat 205. Tapi tak apa, malam ni nak bagi segar sikit. Kita cerita bahagian-bahagian muka layu semua. Kira ni baru nampak celik sikit tengok skrin. Ini baru nazir seorang, belum Bilalnya lagi, belum imam lagi. Tapi macam yang saya bagi tahu, kita terikat dengan undang-undang. Undang-undang Keluarga Islam 2003 Selangor, anak-anak walaupun dari kiraan faraid nampak cantik, mereka akan dapat sekian. Yang bawah usia 18 tahun yang akan menjadi pemegang amanahnya secara automatik adalah ayah kepada si mati. Isu nazir kita, dia tak ada ayah. Jadi bahagian anak-anak dia yang masih bawah umur, siapa yang jadi pemegang amanah, automatik akan pergi kepada amanah raya berhad. Bila nak tuntut, ketika anak ini cukup usia 18 tahun baru boleh tuntut. Isteri bukan pemegang amanah secara automatik. Jadi bila kita tahu, kita boleh buat wasi, kita boleh lantik isteri kita sebagai pemegang amanah harta anak-anak kita bila kita mati nanti. Boleh buat di MAIS, boleh buat di pejabat agama, kita lantik ada hitam putihnya. Maka bila Tuan Nazir kita tiada, contoh ya, jangan marah Tuan Nazir, tiada anak-anak masih lagi kecil, ayahnya tiada, maka mahkamah akan lihat ada tak wasi pemegang amanah yang dilantik oleh si mati semasa dia hidup. Ada. Siapa? Dia lantik isterinya sebagai pemegang amanah bagi harta anak-anaknya yang bawah umur. Boleh diberikan kepada isteri nazir tadi. Kalau tak buat, secara automatik pergi ke amanah raya berhad. Ini yang biasa berlaku, orang menganggap isteri secara automatik pemegang amanah. Rupanya bukan. Ini undang-undang kita di Malaysia, di Selangor khususnya. Jadi buat siap-siap. Aku takut nanti kita pergi, anak kita masih ada yang di bawah umur. Jadi bahagian mereka, isteri kita tak boleh uruskan, pergi ke amanah raya. Kalau ada ayah kita lagi hidup, tak ada masalah, dia akan jadi pemegang amanah. Mudah-mudahan amanah lah, namanya pun pemegang amanah. Tidak memakan harta anak yatim, na'udzubillah. Sambung. Surat berapa dah tadi? Sebab tu banyak harta-harta di amanah raya tak dituntut. Bila mana anak-anak ini bila dah besar, mungkin dia lupa. Sepatutnya dia boleh tuntut. Ketika usianya dah 18 tahun ke atas, dia boleh tuntut. Tetapi dah mungkin lama dah, 10 tahun yang lepas, maka tak dituntut. Kalau nak tuntut pun alah sikit je pun hartanya, malah nak tuntut. Dan akhirnya sehingga hari ini, harta umat Islam yang dibekukan, yang tidak dituntut di amanah raya berhad lebih daripada 70 bilion. Ini berkait dengan ARB je dulu, belum lagi berkait dengan grant lagi. Grant tanah, dengan tuan-tuan terkejut. Sehingga hari ini grant, sama ada grant tanah atau grant rumah yang dimiliki oleh umat Islam di Malaysia, lebih 1 juta grant yang namanya orang yang dah mati. Faham maksud saya? Tuan-tuan ada rumah, tuan-tuan ada tanah. Tengok grant arwah ayah, grant arwah atuk, grant arwah nenek. Saya waris, betul waris, tapi nama arwah, nama orang yang dah meninggal dunia. Sebab tak diuruskan. Buanglah jauh-jauh persepsi yang mengatakan kubur merah lagi, sibuk cerita tentang pusaka. Buang jauh-jauh. Kembali kepada Islam. Bila berlaku kematian, segera diuruskan. Semalam ada orang WhatsApp saya tak kenal nombornya. Dia kata, "Assalamualaikum Ustaz, saya nak booking Ustaz untuk memberi penerangan kepada keluarga saya tentang pusaka, harta pusaka ibu saya." Semalam dia mesej WhatsApp. Dia tanyalah,
Tuan duduk mana? Rupanya duduk dekat Negeri Sembilan. Mana dapat nombor saya? Dia kata, saya selalu tengok video Ustaz dekat YouTube, video Faraid dekat YouTube. Jadi dekat channel saya tu saya linkkan saya punya Facebook. Jadi dekat Facebook tu mungkin dia ambil nombor saya. Daripada Negeri Sembilan. Saya tanya bila mak meninggal? 10 hari bulan 8 tadi. Hari ni berapa bulan? 16. 5 hari meninggal maknya, terus diuruskan. Buang jauh-jauh persepsi kubur merah lagi, jangan cerita tentang harta, arwah dekat bawah tu, dekat kubur takut terseksa. Tak, kita lambat-lambat lagi mereka terseksa. Segerakan, cepat. Tak kira lah tuan-tuan nak panggil siapa pun, yang penting segera. Ini kita dah mengaji, dah tahu tentang faraid, boleh buat sendiri dah kat rumah masing-masing. Berlaku saja kematian, terus kumpulkan waris, bincangkan terus. Hikmah yang paling utama kenapa segera, macam yang saya kata tadi, ada hasil daripada harta si mati. Macam mana kita nak bagi kat waris? Tak tahu bahagian masing-masing ni. Last-last yang menguruskan makan sendiri. Na'udzubillah. Betul? Nazir pun mengakui. Betul? Belum tukar nama, setahun belum tukar. Ada tak hasil dari tanah? Ada. Siapa yang makan? Seorang tu je yang makan. Padahal dalam tu ada harta anak yatim, anak si mati. Ada harta isteri si mati. Ada harta ayah kepada si mati. Ada harta ibu kepada si mati. Kadang-kadang yang menguruskan tu tak ada kaitan pun, adik-beradik je, bukan waris pun. Tetapi dia yang makan semua. Alasan belum tukar nama. Ini bukan soal dah tukar nama atau belum. Soal cepat atau lambat melibatkan pengurusan di pejabat tanah, pejabat daerah. Tetapi dari sudut hak, siapa yang berhak ke atas harta si mati? Ada waris yang berhak. Yang tu kita kena serahkan, bagi kepada yang sepatutnya. Contohlah dia kata, saya yang menguruskan, ambil upah pengurusan. Jangan kau makan semua. Ini hasil 10,000 sebulan, semua dia sapu. Ambil dah pengurusan berapa, contoh bajunya, upah petiknya, upah broningnya. Daripada 10,000, 2,000 lah contoh upah. 8,000 tadi beri kepada ahli warisnya, walaupun belum tukar nama, kerana ini adalah hak kepada ahli waris. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, asasnya sering saya kata, harta kita milik sebenar adalah Allah. Bila kita mati, kembali kepada Allah. Cuma kita tak nampak telefon ni hilang tiba-tiba. Kereta tu hilang tiba-tiba, tak nampak pergi kepada Allah. Hakikat haknya kembali kepada Allah. Dan Allah yang berikan semula kepada waris-warisnya. Dengan cara apa? Faraid. Ayah berapa, ibu berapa. Bukan milik siapa-siapa, asalnya milik Allah. Apa bukti semua yang ada di dunia ni milik Allah? Buktinya akhirat nanti Allah tanya balik. Kita dapat rumah, kita dapat kereta, kita dapat motor, kita dapat tanah. Bukan milik kita sepenuhnya, milik Allah. Allah bagi pinjam je. Bagi pinjam dekat dunia. Mati kita pulang balik ke Allah. Allah bagi balik dekat waris kita. Bagi pinjam balik dekat waris kita. Kenapa pinjam? Sebab akhirat nanti Allah tanya balik. Sebab tu kat padang mahsyar nanti tak berganjak kaki kita, melainkan akan ditanya 4 soalan. Antaranya, harta kita dari mana dapat, ke mana kita belanja. Dapat dari mana? Adakah halal? Dah dapat pula, jangan suka-suka, oh ini harta aku, terpulang aku nak belanja kat mana? Ke mana kita belanjakan juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah bagi, Allah tak tanya dah. Kita bagi kawan, nah RM10, bagi. Dia nak beli rokok ke, nak ngeteh ke, nak makan ke, terpulang dia, kita tak tanya dah. Tapi kalau kita bagi pinjam, dia pinjam kereta kita. Pinjam kereta siap, nak pergi mana? Dia tanya sempat nak cucuk duit, contoh. Pergi, pun accident. Kita pula tak ada insurans. Siapa kita nak claim? Kat kawan tadi, kita boleh claim sebab hak kita. Kita bagi pinjam sahaja. Tapi kalau kita bagi, nah ambillah motor ni, terpulanglah. Dia nak jual pun, kita tak boleh marah dah. Hak dia, kita dah bagi.
dia nak jual ke, dia nak guna ke, sebab dah bagi. Tapi bila pinjam, akhirat nanti Allah akan tanya balik. Ya, Mak, ada nak tanya dari Mak? Yang amanah saya tu Ustaz, macam mana dia boleh ambil harta yang anak? Dengan kita langsung kat dia atau boleh tahu sendiri? Maksudnya? Maksudnya kalau isteri tu Jenis harta. Okey, saya faham. Jenis harta. Tak semua harta si mati amanah raya berhad pegang. Contoh, baju si mati, macam mana amanah raya nak pegang? Harta tak harta? Harta pusaka. Tetapi yang berkait dengan contoh duit dalam akaun, duit dalam akaun, duit dalam tabung haji, amanah raya ni dia menguruskan harta yang alih ke tak alih? Tak alih. Akta, enactment, undang-undang, nanti kita akan bincangkan. Saya baru nak cakap dengan Nazir, insya-Allah akan datang pada tarikh bila? Sabar. Saya tunjukkan kejap ya. Taklimat pengurusan pembahagian harta kecil. Okey, kita terikat dengan 3 akta ni. Akta yang pertama, amanah raya berhad. Ia melibatkan pada harta yang tidak alih, harta alih. Harta alih. Kemudian kita terikat dengan akta pusaka kecil. Yang ini melibatkan aset harta tidak alih. Alih dengan tak alih, faham tak? Tak alih ni harta yang macam contoh rumah, tanah. Harta yang alih, duit, saham. Ini harta alih. Sebab kita undang-undang di Malaysia terikat dengan 3 akta ni. Akta 97, Akta 98, Akta 532. Berjuanglah macam mana pun tak boleh. Walaupun hati kita kata macam tu, tapi tak boleh buat apa dah sekarang. Jadi bila kita tahu perkara ni, kita yang kena bijak rancang harta kita. Tahu dah, kalau aku mati, anak aku ni tak dapat guna duit ni, isteri aku pun tak jadi pemegang amanah, apa tindakan kita? Oh, nak kena buat macam ni, kena buat macam ni. Buat. Sebab kita dah tahu. Ramai yang menyesal sebab tak tahu. Yang menyesal bukan si mati dah mati dah tak apa dah. Isteri lah, kenapa lah suami aku dulu tak buat wasi ke atas aku. Aku nak besarkan anak-anak ni 5 orang ni, aku dah tak bekerja. Yang bekerja okey lagi, mungkin mampu, boleh survive nak membesarkan anak-anak. Tapi yang tak mampu, yang tak bekerja, bahagian isteri berapa tadi? 1/8 sahaja. Banyak ke sikit? Sikit. Nak besarkan anak-anak. Walaupun hakikatnya siapa yang bertanggungjawab? Ayah kepada si mati, datuk kepada anak-anak ni. Kalau datuk ada lagi, itu pun kalau datuknya ada harta. Kalau datuknya pun cukup-cukup makan, pergi kepada pakciknya, adik-beradik si mati, yang lelaki, pakcik yang menafkahi. Dunia sekarang tak nampak benda itu. Ada habuan dia nak, ada tanggungan dia tak nak, lagi jauh-jauh. Inilah realiti kita. Bab pusaka aku waris, bab menanggung bab tak tahu. Sedangkan tanggungjawab dia. Dan tak semestinya orang yang mendapat hak dari faraid dia bertanggungjawab. Ada keadaan orang tu dia bertanggungjawab kepada anak si mati, tetapi dia tak dapat hak pusaka. Lagi kesian. Ada yang dapat hak pusaka, tetapi dia tidak bertanggungjawab kepada anak si mati. Contoh, si mati ada anak perempuan seorang, ada adik-beradik perempuan seorang.
Maka adik-beradik perempuan akan mendapat asobah ma'al ghairi. Ada pakcik, maksud pakcik ni pakcik kepada si mati, ayah si mati, adik-beradik ayah kepada si mati. Pakcik ni tadi dari segi haknya dapat tak pusaka? Tak dapat. Dari segi tanggungjawab dia kepada anak si mati, ada ke tidak? Ada. Dan tak semestinya juga lelaki dapat lebih daripada perempuan. Tak semua keadaan. Jadi kadang-kadang jangan kita beranggap farak ini tak adil, sebab lelaki dapat banyak. Tak semua keadaan lelaki dapat banyak dari perempuan. Dua keadaan saja lelaki dapat lebih banyak daripada perempuan. Bila mana pada hal anak-anak, anak lelaki, anak perempuan, nisbah 2:1. Pada hal adik-beradik, adik-beradik lelaki, adik-beradik perempuan, 2:1. Yang lain tak ada nisbah-nisbah. Ada kalau sama banyak. Bila mana? Bila ada adik-beradik seibu. Ada 4 orang, 2 lelaki, 2 perempuan. Itu je waris yang ada, adik-beradik seibu. Maka mereka akan dapat 1/3. Kongsi sama rata. Tak kira lelaki atau perempuan. Ini yang seibu. Seibu sebapa kena nisbah 2:1. Yang seibu sama rata. Ada juga keadaan yang perempuan lebih banyak daripada yang lelaki. Contoh, si mati ada isteri. Dalam masa yang sama, si mati ada ibu. Si mati ada bapa. Tetapi si mati tak ada anak. Isteri akan dapat 1/4. Bapa akan dapat 1/6 bersama asobah, kerana si mati tidak ada anak. Ibu dapat berapa? 1/3. 1/3, 1/4 kepada isteri. Ayah dapat 1/6 bersama dengan asobah. Kalau dikira-kira balik, bahagian isteri lebih banyak daripada bahagian ayah. Tak semua keadaan perempuan ni lebih sikit daripada lelaki. Boleh jadi lelaki lebih banyak daripada perempuan. Boleh jadi sama banyak. Boleh jadi perempuan lebih banyak daripada bahagian lelaki. Jadi tak boleh kata faraid ini menyebelahi kaum lelaki sahaja. Kembali kepada Al-Quran, ini adalah hukum dari Allah, dan kita yakin Allah tidak akan berlaku zalim kepada hamba-Nya. Setiap perkara yang telah ditetapkan fariidatan minallah, nasiban mafruḍah, ketetapan daripada Allah, nasiban, nisab yang telah ditentukan, bahagian-bahagiannya dah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti paling adil di dunia. Siapa lagi paling adil? Allah yang maha adil. Sini je. 9. Ada lagi mak? Sebab terikat dengan akta. Ini kita nak bincangkan nanti pada 30 hari bulan. Kita akan bincangkan dari sudut perundangan. Kalau misalnya kata berlaku kematian, apa kita waris nak kena buat? Siapa yang nak kena pergi dekat unit pusaka kecil? Siapa yang nak pergi dekat amanah raya? Siapa yang nak berurusan? Apa prosesnya? Nak kena daftar, nak kena ada proses bicara kuasa, panggil. Kalau ada waris yang tak dapat hadir, apa nak kena buat? Kena isi borang DDA dan sebagainya. Kemudian tunggu satu tempoh, dipanggil pula untuk semakan dan sebagainya. Nanti kita akan bincangkan pada 30 hari bulan 8, minggu yang ke-5. Dia berkait dengan faraid tapi tak ada dalam kitab, tetapi berkait tentang undang-undang pengurusan pembahagian harta pusaka kecil, melibatkan enakmen dan sebagainya. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Jam pun dah pukul 9. Tuan-puan pun dah macam mengantuk.
Ngeleh. Kata Nazim ngeleh. Ngeleh lapar ya. Lapar. Mata neng ngantuk, watengek ngeleh. Walaupun saya Banjar, isolah ngomong sitik-sitik lah, orang kabel lah. Oke, cukup segala itu. Yang baik itu datang daripada Allah, dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai itu kasar bahasa, dan berusaha ditonton dan juga puan-puan, kita tanggung dengan tasbih kafar dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطا مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.